Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 6 Disember 2009, lebih kurang pukul 5 petang, suasana di pusat beli belah KB Mall iaitu sebuah pasaraya terbesar di Kelantan ketika itu tiba-tiba menjadi gempar dan pengunjungnya berada dalam keadaan kelam kabut. Ekoran terdengar bunyi dentuman yang sangat kuat. Mereka menyangkakan berlaku gempa bumi di pusat beli belah itu atau satu adegan stunt untuk penggambaran filem sedang berlaku. Dalam kejadian yang menyebabkan orang ramai bertempiaran lari menyelamatkan diri kerana menyangkakan pasaraya itu akan runtuh melihatkan serpihan batu dan siling telah jatuh ke bawah. Bagaimanapun, punca cemas itu terjawab apabila mereka mendapati sebuah kereta tiba-tiba bagaikan terjunam dari langit dan jatuh tepat di celah tangga bergerak. Insiden ngeri itu telah mengorbankan 2 nyawa dan 2 lagi mengalami kecederaan parah. Berikutan kejadian itu, semua premis niaga di pusat beli belah itu ditutup sementara bagi memudahkan kerja menyelamat dan membersihkan kesan kemalangan dan dibuka semula sehari selepas kejadian. Lalu, bagaimana kejadian tersebut boleh berlaku? Ini adalah kisahnya. Panggilan kecemasan telah dibuat oleh orang awam bagi melaporkan kejadian tersebut dan pihak bomba yang mula-mula tiba di lokasi kejadian telah membuat operasi menyelamat. Orang awam telah diarahkan untuk mengosongkan pasaraya tersebut dan hanya pihak penyelamat dibenarkan berada di lokasi kejadian. Namun tidak lama kemudian setelah berita kejadian ini tersebar, ribuan orang datang membanjiri di hadapan KB Mall untuk mengetahui cerita sebenar dan melihat sendiri apa yang berlaku di dalam pasaraya tersebut. Ketika itu, pintu masuk ke pasaraya itu telah pun ditutup untuk orang awam. Mangsa yang terlibat dalam kejadian ini adalah Siti Nur Amira Syamsuddin berusia 19 tahun dari Gua Musang meninggal dunia di tempat kejadian, manakala rakannya Siti Nur Diana Azman berusia 18 tahun dari Wakaf Baru Tumpat meninggal dunia ketika dihantar ke Hospital Raja Perempuan Zainab II. Seorang lagi mangsa, Rashidah Ahmad Lutfi berusia 24 tahun dari Jertih, Terengganu yang cedera parah pada kepala telah dikejarkan ke Hospital Raja Perempuan Zainab II dan telah mendapat rawatan di sana. Ketiga-tiga mangsa yang menuntut di kampus Metro Master Skill Kota Baru itu cedera parah di kepala dipercayai baru pulang dari menghadiri kelas mereka di kolej dan berada di pasaraya tersebut untuk membeli barangan keperluan. Seorang lagi mangsa yang cedera adalah pemandu kereta tersebut, Nurul Ain Said berusia 17 tahun, seorang pelajar sekolah menengah Dewan Beta yang juga cedera parah pada kepala telah dihantar ke hospital yang sama bagi mendapatkan rawatan. Siasatan awal pihak bomba mendapati kereta itu jatuh daripada ketinggian 20 meter. Kereta terbabit terbabas lalu memasuki siling di aras 3 sebelum terjatuh dan terbalik di celah tangga bergerak di aras bawah. Pada mulanya, hasil temu bual seorang saksi yang melihat kejadian itu memberitahu yang ketika kejadian, pemandu kereta tersebut adalah seorang lelaki dan 2 lagi penumpang. Kesemuanya dipercayai wanita sedang belajar memandu di tempat letak kereta atas bangunan pasaraya itu. Kemudian kereta yang dipandu seorang wanita yang dikatakan sedang belajar memandu itu gagal dikawal dan merempuh bumbung pasaraya berkenaan sebelum terjunam ke tangga bergerak yang berada di tingkat 2. Pada ketika itu, mangsa Siti Nur Amira Syamsuddin, Siti Nur Diana Azman dan Rashidah Ahmad Lutfi berada di tangga berkenaan. Bagaimanapun, selepas kejadian, pemandu lelaki dan seorang penumpang perempuan kereta berkenaan dipercayai telah melarikan diri. Ketua Polis Daerah Kota Baru ketika itu telah mengesahkan kejadian dan memaklumkan pihak polis masih menyiasat kes itu dan meminta pemandu dan penumpang kereta berkenaan tampil dan membuat laporan polis bagi membantu siasatan. Apabila pemandu dan penumpang kereta berkenaan berjaya ditangkap oleh pihak polis, ternyata apa yang terjadi adalah berlainan dengan apa yang telah disaksikan oleh saksi yang ditemu bual. Nurul Akmal Said berusia 14 tahun ketika itu, seorang pelajar sekolah menengah kebangsaan Salor, adalah penumpang kereta yang melarikan diri, merupakan adik kepada pemandu kereta Nurul Ain Said yang cedera parah. Seorang lelaki iaitu pemandu sebenar kereta berkenaan Muhammad Sabri Jusoh berusia 27 tahun adalah abang angkat kepada pemandu perempuan itu yang dikenalinya selama setahun lebih. Pada 8 Disember 2009, kedua-dua mereka telah ditahan oleh pihak polis di rumah masing-masing
bagi membantu siasatan berhubung kejadian. Kedua-duanya direman bagi membantu siasatan yang dibuat mengikut Seksyen 304 Kanun Kesesaan kerana dikaitkan menyebabkan kematian dalam insiden itu. Selain itu, siasatan lanjut polis juga tertumpu kepada bagaimana dinding itu boleh runtuh hasil siasatan struktur tembok penghadang kenderaan di tempat letak kereta tingkat 3 bangunan Pasaraya KB Mall yang tidak kukuh dipercayai punca kepada kereta yang dipandu Nurul Ain terjunam ke dalam bangunan. Sekiranya tembok setinggi 1.8 meter itu dibina dengan bata dengan terdapat tertulang besi di dalamnya, mustahil ia boleh runtuh sebagaimana yang berlaku itu. Jadi, apa yang telah berlaku pada hari itu? Hasil siasatan pihak polis, Nurul Ain Said, Nurul Akmal Said dan Muhammad Sabri Jusof telah ke pasaraya berkenaan untuk membeli barangan kelengkapan sekolah dengan menaiki sebuah kereta jenis Ford Laser TX3. Difahamkan, kenderaan itu telah dipinjam oleh Sabri daripada seorang rakannya untuk membawa Nurul Ain dan adiknya Nurul Akmal ke pasaraya tersebut. Ketika kejadian, kira-kira jam 4.30 petang, ketiga-tiganya mahu pulang ke rumah setelah selesai membeli barangan dan pada masa itulah kereta milik rakan Sabri tidak dapat dihidupkan. Nurul Ain dan Nurul Akmal perlu menolaknya serta Sabri berada di dalam kereta. Pada awalnya mereka berdua yang menolak dan Sabri dalam kereta, namun kudrat mereka berdua tidak berupaya menggerakkan kereta tersebut. Lalu Sabri telah meminta Nurul Ain berada dalam kereta dan dia serta Nurul Akmal menolak di luar. Nurul Akmal berkata Sabri mengajar kakaknya itu supaya menekan minyak apabila kereta ditolak dan Sabri juga telah memasukkan giar untuk kakaknya sebelum menolak kereta itu. Sabri berkeras untuk Nurul Ain berada di dalam kereta itu walaupun Nurul Ain sudah memaklumkan beberapa kali bahawa dia takut dan tidak tahu memandu kereta. Setelah itu, tiba-tiba sahaja apabila enjin dapat dihidupkan, kereta tersebut terus meluncur laju dan merempuh dinding pasaraya KB Mall. Menurut Nurul Akmal, dia pada waktu itu terkejut dan sempat menjerit apabila melihat keadaan kereta yang dipandu oleh kakaknya itu merempuh dinding. Pada 10 Mei 2010, Muhammad Sabri Jusof berusia 28 tahun, seorang penjaga sarang burung, telah didakwa di Mahkamah Magistrate Kota Baru atas tuduhan cuai sehingga menyebabkan kematian dua pelajar Kolej Kejururawatan yang dihempap kereta di Pasaraya KB Mall. Dia didakwa telah menyebabkan kematian Nur Amira Syamsuddin dan Siti Nurdiana Azman dengan cuai pada pukul 5.10 petang di Pasaraya berkenaan pada 6 Disember 2009. Muhammad Sabri dari kampung Gertak 100 Kuala Besut, Terengganu didakwa mengikut Seksyen 304 Kanun Kesesaan dan jika sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman penjara maksimum 2 tahun, denda atau kedua-duanya sekali. Lalu pada 26 April 2011 dia dijatuhi hukuman penjara setahun atas kesalahan tersebut. Magistret Nur Haslinda Cik Seman menjatuhkan hukuman itu setelah Muhammad Sabri Jusof gagal menimbulkan sebarang keraguan munasabah terhadap kes pendakwaan dan disabitkan bersalah. Dalam penghakimannya, Nur Haslinda berkata terdapat unsur-unsur kecuaian di pihak tertuduh yang menyumbang kepada kemalangan dan kematian dua mangsa. Saksi iaitu Nurul Ain memberitahu tertuduh yang memasukkan giar kereta dan mengajarnya mengawal kereta walaupun dia memberitahu tidak mempunyai lesen dan tidak tahu memandu. Kejadian itu berlaku disebabkan kependekan akal tertuduh. Tertuduh boleh meminta pertolongan dari orang ramai untuk menolak kereta itu, namun tetap memilih Nurul Ain untuk memandu kereta tersebut. Kejadian yang berlaku ini perlu diambil iktibar oleh kita semua agar pandai menilai situasi yang berlaku dan sentiasa berwaspada dengan keadaan sekeliling. Janganlah sesekali mengambil mudah meminta seseorang melakukan sesuatu yang tidak biasa dilakukan walaupun ianya bagi kita adalah satu perkara yang mudah. Sama-sama kita ambil kejadian ini sebagai pengajaran. Insiden membabitkan pemanduan amat membahayakan. Sekian.